Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita mahu sambung belajar untuk bab 7.2 Warisan Kesultanan Melayu di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okay. Okay. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Ada 6. Okay. Yang pertama, sistem pemerintahan. Kedua, agama Islam dalam pemerintahan. Ketiga, perundangan, adat istiadat, persuratan dan ekonomi. Okay. Okay. Kita tengok yang pertama, sistem pemerintahan. Okay. Aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan sebagai ketua utama dalam kerajaan dan penggantian pemerintahan yang berasaskan adat Temenggung. Okay. Di negeri Perak, putera Sultan juga akan mewarisi tahta tetapi mengikut sistem penggiliran. Okay. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar 4 lipatan juga diwarisi oleh negeri-negeri ini. Okay. Okay, kita tengok yang pertama, Kesultanan Pahang. Okay. Dia mengamalkan sistem pewarisan. Waris tahta, mengikut. Okay. Pewarisan tahta. Okay. Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Okay. Pelantikan Sultan juga atas persetujuan Jumaah Pangkuan diraja negeri. Okay. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8 dan 16. Okay. 4 pembesar utama ialah A. Orang kaya Indera Shah Bandar. Yang kedua, orang kaya Indera Segara. Okay, C. Orang kaya Pahlawan. Dan D. Orang kaya Indera Jelai. Okay. Okay. Kita tengok untuk Kesultanan Perak. Dia mengamalkan sistem penggantian atau penggiliran. Okay. Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Okay. Kita tengok ada Sultan, ada Raja Muda. Okay. Kalau Sultan, okay, akan ganti. Okay, lepas tu Raja dihilir akan jadi Raja Muda. So dia ganti. Right? Okay, Kesultanan Perak lagi. Okay, sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32. 4 pembesar utama ialah
Orang Kaya Bendahara Sri Maharaja, Orang Kaya Besar Maharaja Diraja, Orang Kaya Temenggung Paduka Raja, Orang Kaya Menteri Paduka Tuan. Okey. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, sama juga. Okey, Kesultanan Terengganu. Okey, dia pun sama mengamalkan sistem pewarisan tahta. Okey, waris ataupun orang yang ganti dipanggil yang di-Pertuan Muda. Okey, walau bagaimanapun Dewan Pangkuan Diraja berhak pilih dan lantik Sultan. Jumaah ini dikenali sebagai Al-Hal wa Al-Aqad yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Sekarang kita tengok Selangor pula. Okey, dia mengamalkan pewarisan tahta juga. Okey, waris ataupun orang yang ganti waris dipanggil Raja Muda. Pelantikan Sultan juga atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dewan Diraja bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda Tengku Lakmana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey. Okey, dalam agama Islam dalam pemerintahan, Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tradisi keagamaan ini diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja. Okey, Islam sekarang ada dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Okey. Keutamaan Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu, Selangor dapat dilihat dengan jelas melalui perkara yang berikut. Pertama, Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negeri. Kedudukan ini ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama penting di setiap negeri dan kuasa mereka mestilah dihormati. Contohnya tanggungjawab ataupun tugas mufti, kadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Okey. Keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dapat dilihat melalui perkara yang berikut. Institusi
kesultanan mempunyai hubungan yang rapat dengan uh, institusi agama. Okey, tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Contoh, di negeri Selangor, mufti merupakan anggota Dewan Diraja. Okey, Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan Islam. Contohnya, ceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana selepas ditandatangani oleh Sultan. Okey, tengok bahagian perundangan. Undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan masyarakat. Okey, hukum kanon Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain. Contoh, hukum kanon Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Warisan hukum kanon Melaka terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan kekeluargaan Islam, jenayah, hutang dan hukum jual beli. Okay. Perkembangan politik dan sosioekonomi menyebabkan berlaku perubahan dalam perundangan. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi menyesuaikan perubahan. Okey, undang-undang yang dibuat melengkapkan lagi sistem pemerintahan dan sistem kesultanan negeri. Oleh sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu ikut undang-undang dan peraturan yang ada dalam negara. Okay. Okay, seterusnya adat istiadat. Adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah biasa dilakukan dari dulu. Istiadat melibatkan acara tertentu. Okey, adat merupakan identiti dan warisan Kesultanan Melayu. Okey, contohnya adat keputeraan. Maksud okey, adat perkahwinan, istiadat pertabalan, P-E-R-T-A, Sultan yang baru. Lepas tu istiadat mengkurniakan darjah kebesaran. Contoh okey, dan istiadat pekaman. Maksud okey. Okey, adat keputeraan. Okey, adat keputeraan. Okey. Okey. Right. Melenggang perut. Okey, maksudnya waktu 7 bulan untuk membetulkan kedudukan untuk
Pernah lahir. Baby. Okey. Sudah lahir. Lepas tu bercukur bila sudah umur 7 hari. Endoi buai iaitu meletakkan baby dalam buai dan okey, apa tu? Baca Al-Quran. Okey. Okey, lepas tu adat perkahwinan. Okey, nombor 1 merisik. Mana tanya dulu? Atau belum. So tanya dulu. Kalau tak ada, masuk meminang. Okey, hantar cincin. Okey, lepas tu bertunang. Bertunang tu tak boleh. F. Sudah bertunang. Okey, lepas tu berinai. Belum. Lepas tu khatam Al-Quran. Okey, pernikahan. Tanding. Lepas tu bersiram di atas panca ni. Mandi. Okey. Okey, istiadat permakaman ni. Dan ada yang mati. Okey. Tempoh berkabung. Putih saja. Okey. Bergantung kepada pihak istana. Okey, istana boleh memberi kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Okey, usungan disediakan untuk mengangkat ke tempat pemakaman dikenali sebagai seraja diraja. Okey. Lepas jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Okey. Okey, seterusnya persuratan. Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu lain. Antaranya persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang popular termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Okey. Okey, seterusnya ini contoh-contoh buku sejarah. Okey, Hikayat Pahang dikarang oleh Haji Muhammad Noor mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang. Nisa Melayu dikarang oleh Raja Chulan mengisahkan sejarah Kesultanan Perak abad 18. Lepas tu syair Tawarikh Zainal Abidin, ketiga karangan Tengku Dalam Khaltum mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu pada abad 19 dan ke-20. Kenang-kenangan Selangor dikarang oleh Wan Muhammad Amin mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor abad ke-19 dan ke-20. Okey, itu antara buku-buku yang dibuat. Okey. Seterusnya ekonomi. Okey, ada pelabuhan, mata wang dan ekonomi sara diri dan jual beli. Okey, pelabuhan. Okey, pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan Kesultanan Perak dan Selangor. Okey. Kesultanan Perak dan Selangor memiliki kelebihan sebab kedudukan yang sesuai di
Selat Melaka, Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Antara dagangan utama adalah biji timah. Kuala Terengganu pula menjadi pelabuhan Entrepot pada abad ke-18. Okay. Barang-barang yang didagangkan di pelabuhan ialah emas, biji timah, kain, sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Pelabuhan tersebut diuruskan oleh Shah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Sistem cukai yang cekap yang baik dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan baik. Okey, lepas tu ada mata wang, duit. Okey. Negeri Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah. Di dalam bentuk bongkah timah yang dinamakan bidul. Okey. Lepas tu mata wang pitis yang dibuat daripada timah digunakan di Pahang mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Manakala mata wang tampang digunakan pada ke-19. Ni mata wang. Okey. Di Terengganu pula dia menggunakan kupang emas. Okey. Terdapat juga mata wang pitis. Di Selangor ditemukan mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Okay. Ekonomi sara diri maksud untuk makan sendiri dan jual beli. Okay. Ekonomi sara diri macam pertanian, pelombongan, kutip hasil hutan dan perikanan dijalankan bagi keperluan harian dan lebihnya dijual. Pelombongan merupakan aktiviti ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Masyarakat di Selangor juga mengusahakan tanaman padi dan tanaman lain macam buah-buahan dan sayur. Okay. Masyarakat di Perak pula mengusahakan utama hasil hutan macam rotan, sumbu badak, kayu kayan. Okay. Terengganu pula mengusahakan lada hitam dan emas. Okay. So, itu sahaja berkaitan dengan warisan Kesultanan Melayu di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, cikgu ulang. Okey, ada 6. Pertama, sistem pemerintahan iaitu sultan. Kedua, agama Islam, perundangan, adat istiadat, persuratan dan ekonomi. Okey. Okey. Okey, itu sahaja. Nanti okey, so itu sahaja
nanti cikgu akan hantar nota dalam WhatsApp. Okey, boleh salin dan cikgu hantar latihan untuk jawab. Okey, sudah jawab, hantar markah pada cikgu. Okey, terima kasih.